Kita dah live tau, Cik Su. Tapi kita cover, saya tutup cover dulu. Okey. Ya. Dengar suara je lah. Okey, ni ada yang dah like ni. Terima kasih pada yang like. Kita akan mula pada tepat 9:30 malam ya. Kalau ada apa soalan nanti tuan-puan boleh type di ruangan chat. Okey. Untuk tanyakan pada kaunselor anda malam ini Puan Rozaimah. Okey, akan membawakan topik berkenaan dengan ada apa dengan cinta, self love, self care. Segmen 30 minit bicara petua kapsel. Puan Rafiza Makno jawab okey. Puan Rafiza daripada mana ni Puan Rozaimah, ingat orang yang sama. Suara saya belum dengar lagi kan? Dia kalau Puan cakap dia orang boleh dengar. Daripada PJ. Ya. Dia jawab all the best Puan Rozaimah. Boleh dengar dengan jelas. Tapi Puan Rozaimah cakap sekarang tak dengar tau. Cuba cakap. Tak dengar? Tadi terputus. Okey, jangan lupa share. Sedap suara MC. MC duduk rumah je ni. Muhammad Samsudollah, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu-cikgu ni musim cuti lah, selamat bercuti. Tapi tak boleh balik kampung lah. Topik malam ni menarik ya. Ada apa dengan cinta? Edisi. Ya, topik malam ni ada apa dengan cinta, self love, self care yang akan disampaikan oleh kaunselor anda, iaitu kaunselor pendidikan daerah PPD Sepang, iaitu Puan Rozaimah binti Razali. So siapa-siapa yang mengenali ni boleh type chat di ruangan chat. Nanti kalau ada apa soalan nanti kita adakan sesi Q&A, boleh bertanyakan terus. Okey, ni Olak Lempit clear. Ya, Olak Lempit. Okey, kita ada lagi 5 minit lagi. Sambil-sambil tu share, like supaya page Facebook SPSK Selangor ni dapat like yang terbanyak lah. Ni program sektor pengurusan kaunseling, psikologi kaunseling, kerjasama teknikal dengan sektor sumber teknologi pendidikan. Cik Sani menonton clear Cik Sani? Kajang clear, Muhammad Samsudollah. Selamat datang orang Kajang. Besok boleh pergilah ke Kajang. Saya ada pucung ni dekat je. Saya nak pasang lagu pun risau ni. Kalau pasang lagu ni takut Facebook ni dia block.
Tak apa, Dia it's okay. taklah, ada mungkin ada yang tanya kan, pasanglah lagu, Cik Sani kata pasang lagu. Kita risau, dia belok lah, kita nak buat program tu batal. Sebab kes-kes ni kan saya baca lah kat US, kalau orang awam rakam polis kan, macam polis Faham. buat so dia polis tu akan pasang lagu popular. Orang pun heran, kenapa you pasang lagu? Bila rakaman tu dibuat, dia try upload, rakaman tu akan jadi fail sebab dia tulis copyright. So video tu tak boleh viral lah. Astaghfirullahaladzim. Cik Sani Dah. clear? Okay. Cik Sani clear? Dah. Jangan buka suara. Nafizah, kalau tak nak viral, pasang lagu. Ya, betul. So, modern problem require modern solution. So, pasang lagu, jadi macam DJ bergerak lah. Kalau orang rakam tu memang tak boleh upload. Okay, jangan lupa ni pesanan pada penganjur kita SPSK JPN Selangor ni, share, like page ni untuk manfaat bersama. So, jangan lupa like dan share program malam ni. Sebab kalau tengok ni kita ada banyak program lagi. Jadual, kapsel, sambil-sambil itulah saya akan tunjuk. Okay, fokus. Okey, sekejap ya. Sebab kita ada lagi beberapa minit lagi. Ni kita ada bermula pada 12 Julai Isnin itu, kita ada tajuk ceramah mengasi berkesan. So malam ni Puan Zaimah ada apa dengan cinta. Dan pada 23 Julai kita ada kekakan prestasi Susah PP oleh Cik Muhammad Yusof, Cik Yusof. Lepas tu 26 Julai kita ada Puan Marina bertajuk dalam burnout. Lepas tu pada 30 Julai kita ada Tuan Haji Azhar bin Makasim, minda hybrid jiwa fit. Okey, habis raya, habis pada bulan tu kita masuk Ogos. Kita ada 10 lagi program, iaitu 2 Ogos pengurusan stres, 6 Ogos keseronok bekerja, 9 Ogos membina daya ketahanan diri, 13 Ogos kita ada muhasabah diri. Ni penceramah ni, sebelah ni ada penceramah, kalau tuan nampak pada skrin. Lepas tu pada 16 Ogos Puan Izzah bin Supeni, iaitu bertajuk Aku Unik. Lepas tu 20 Ogos ada Puan Aisyah Michael Abdullah, Anda Tidak Bersendirian, You Are Not Alone. 23 Ogos Hajah Dr. Nur Liana binti Muhammad Ibrahim, Kenali Potensi Diri. Dan 26 Ogos Puan Farah Wahida bin Ahmad Faridun, Ibu Bapa Cemerlang, Anak Gemilang. 27 Ogos Puan Rohaila binti Jaafar, Empat Merah Kekal Positif. Dan pada 30 Ogos Puan Nur Hafiza binti Muhammad Noor, iaitu 7 tip bahagia dan sejahtera. Okey, so kita menghampiri 9.30. Okey, kita akan bersiaran. Okey, sekejap lagi. Kita tayang dulu video klip. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sahabat FB yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan tuan-tuan, puan-puan berada dalam keadaan sihat, terus sihat, bahagia terus bahagia, terus dipermudahkan segala urusan dalam kita menghadapi cabaran zaman pandemik ini. Saya Ruzaimah binti Razali, seorang kaunselor berdaftar dan kini bertugas sebagai kaunselor pendidikan daerah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, pada malam ini saya diberi ruang dan peluang untuk bersiaran secara live untuk berkongsi satu tajuk dengan anda semua, iaitu ada apa dengan cinta, self love dan self care. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada cetusan idea dari Sektor Psikologi dan Kaunseling JPN Selangor untuk segmen 30 minit bicara petua kapsul ini. Okey, kapsul ini adalah merujuk kepada kaunselor pendidikan Selangor. Terima kasih juga kepada teknikal yang membantu saya pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-puan yang sudi meluangkan masa. Saya amat berharap malam ini, perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Kita santai-santai saja ya malam ini. Saya juga mohon tuan-puan untuk share dan like segmen ini agar perkongsian ini dapat dipanjang-panjangkan kepada orang lain. Tema saya adalah ada apa dengan cinta. Bagi saya sendiri, tema ini sangat menarik. Bila kita berbicara tentang cinta, saya terasa mood romantik itu datang. Datang bersama dengan aura positif. Perkataan cinta itu sendiri membawa bahagia. So, marilah kita dalami rasa sebuah cinta yang boleh membantu meningkatkan potensi diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, okey, slide pertama saya, ada apa dengan cinta? Dalam cinta ada ketulusan perasaan yang membuatkan manusia yang merasainya gembira, sedih, rasa keyakinan, rasa dimiliki dan sebagainya. Cinta pertama yang paling agung ialah cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta yang lain. Yang kedua, cinta kepada makhluk Allah. Dan di sinilah bermulanya pecahan-pecahan cinta. Cinta kepada makhluk Allah inilah yang ingin saya bicarakan pada malam ini, iaitu cinta kepada diri sendiri. Okey, cinta kepada diri sendiri ini dalamnya ada perasaan kasih dan sayang. Perasaan yang manusia rasai, yang kita rasai, sama ada kita memberikan kasih sayang ataupun kita menerima kasih sayang. Kita menerima kasih sayang daripada Tuhan. Kita menerima kasih sayang daripada orang lain. Dan kasih sayang ini membuatkan kita rasa gembira, kita rasa bahagia. Dan apabila kita merasai nikmat kasih sayang daripada Tuhan dan orang lain ini, kita juga boleh merasai kasih dan sayang pada diri sendiri. Ataupun dalam bahasa Inggeris, I love myself. Saya sayang diri saya. Okey, apabila kita sayang diri, of course kita akan menjaga diri dengan baik. Of course kita akan menguruskan diri kita dengan baik. Maka tempias kasih sayang itu akan dirasai oleh orang lain di sekeliling kita. Setelah kita menyayangi diri, kita boleh menyayangi orang lain.
dan zat kasih sayang itu akan bertebaran dan membawa bahagia kepada diri kita dan juga orang yang menerima kasih sayang kita. Biasa kita dengar kan, bila kita berdepan dengan situasi, bila kita melihat seseorang yang bertingkah laku macam rare sikit, macam ingin perhatian sikit, kita biasa dengar, kita akan dengar tu tak cukup kasih sayang lah tu. Bukan saya kata yang, bukan tuan-tuan yang kata, kita biasa dengar. Okay, so jom kita pastikan diri kita memiliki kasih sayang yang mencukupi dan melimpah ruah. Seperti kata perumpamaan, kasihku setinggi langit, kasihku seluas lautan biru. Tuan-tuan dan puan-puan, kita santai-santai je malam ni ya. Saya mohon kesediaan untuk share dan like juga agar sama-sama kita berkongsi pada malam ini. Okay, slide saya seterusnya. Kenapa self-love penting? Self-love, cinta tadi, kenapa penting? Jika kita tidak menyayangi diri sendiri, kita tidak mampu menyayangi orang lain. Kadang-kadang kita lebih mudah menyayangi orang lain berbanding diri kita sendiri kan? Kita sanggup berkorban untuk orang lain. Kita boleh buat apa sahaja untuk orang lain. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, kita gagal menghormati dan mencintai diri sendiri jika kita lebihkan orang lain. Sememangnya kita dituntut untuk membuat baik, berbuat baik kepada orang lain. Tapi biarlah berpada-pada dan bersederhana. Okey, contoh mudah, kalau kita naik kapal terbang kan, sebelum berlepas, apabila pramugari memberi taklimat atau SOP keselamatan, jika kita perlu memakai topeng gas oksigen tu, topeng tu, kita kena pakai untuk diri kita dahulu sebelum kita nak bantu orang di sebelah. Kita kena pastikan diri kita selamat dahulu sebelum kita cuba untuk membantu orang lain. Begitulah juga dengan diri kita. Kita kena pastikan diri kita sayang diri kita dahulu sebelum kita menyayangi orang lain. Malahan dalam Islam juga menyuruh kita memperbaiki diri, berbuat sehabis baik untuk diri sebelum kita menyeru kepada orang lain. Apabila kita mencintai diri sendiri, kehidupan menjadi lebih baik. Apabila kita menyayangi diri kita, kita akan menjadi seorang individu yang bahagia. Yang kita akan dapat lakukan tugas seharian kita dengan lebih sempurna, dengan lebih berkesan dan kita berpuas hati dengan segala usaha kita. Sebab kita sayang diri kita. Kita tidak berkeluh kesah, kita tidak down, kita tidak putus asa. Kan? Perkara-perkara negatif tersebut dapat kita buang dan perkara-perkara baharu yang positif, yang baik dapat dimulakan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya nak share 4 langkah menuju self-love dan kita boleh kategorikan kepada yang pertama self-awareness, kesedaran diri. Okey, yang kedua self-worth, harga diri. Yang ketiga self-esteem, kepercayaan diri. Dan yang keempat self-care, penjagaan diri. Untuk self-care saya akan kupas dengan lebih mendalam sedikit. Okey, kita lihat yang pertama untuk self-awareness. Self-awareness ini penting untuk kita sedar siapa diri kita. Untuk meningkatkan self-love, kita perlu sedar diri kita terlebih dahulu dan memahami diri kita sendiri. Karakter diri kita, memahami kelemahan kita, memahami kekuatan kita, keunikan kita. Apabila kita telah faham tentang diri sendiri, mudah untuk kita merancang hidup kita. Kenapa kita perlu rancang hidup kita? Supaya hidup kita ini bermakna. Supaya hidup kita ini ada tujuan. Okey, dalam merancang kita mungkin boleh
rancang dalam tempoh jangka masa pendek, iaitu dalam masa 5 tahun, apa yang ingin kita capai. Kita juga boleh merancang untuk jangka masa panjang, mungkin dalam lebih 10 tahun, apa yang kita idamkan. So apabila kita berusaha, apabila kita berjaya mencapai matlamat jangka masa pendek ini, ia akan memberikan kepuasan kepada diri kita. Ia akan mendorong kita untuk berusaha mencapai matlamat yang lain yang kita idamkan. So, apabila kita sedar hala tuju kita ini, apabila kita sedar apa yang ingin kita capai, apabila kita tahu apa yang kita kehendaki, sudah pasti kita akan mengurus diri kita dengan baik. Okey, sebagai manusia, kita tidak tahu bila kita akan mati. Kita tidak tahu bagaimana kita akan mati, di mana kita akan mati. Tetapi hidup kita boleh kawal, kita boleh tahu bagaimana kita hendak menjalani hidup kita ini agar kita menikmati hari-hari yang indah dalam kehidupan kita. Ibarat kita adalah seorang nahoda di dalam kapal kehidupan kita. Sebagai seorang nahoda, kita tahu destinasi yang kita ingin tuju supaya kita boleh mengemudi kapal kehidupan kita ini dengan lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, self-love kedua yang ingin saya bicarakan, self-worth ataupun harga diri. Sememangnya sebagai manusia, kita dilahirkan sebagai manusia, kita sebenarnya sangat berharga. Baik dari segi aspek psikologi, baik dari aspek fizikal, baik dari aspek emosi. Kita sangat berharga. Kita perlu hargai diri kita dahulu. Okey, dengan maksudnya bila kita ada harga diri ini, kita tidak perlu mengikut telunjuk orang lain. Kita tidak perlu menepati standard hidup orang lain. Sebab kita dah kenal diri, sekarang kita ada harga diri, so kita boleh buat keputusan untuk hidup kita dengan lebih baik. Sebab kita kenal diri kita. Orang yang tidak sayang diri akan biarkan dirinya ditindas. Orang yang tidak hargai diri akan biar orang pun tidak akan menghargai dirinya. So hidupnya bagaikan tiada bermakna. Biasa kita manusia, kita mengharapkan orang lain menghargai kita kan. Dan bila kita tidak mendapat penghargaan itu, kita akan rasa kecewa. Apa salahnya kita hargai diri kita sendiri? Okey, contoh paling mudah untuk hari lahir kita, setahun sekali. Tak salah kan kalau kita beli hadiah untuk diri kita, sebab hari lahir kita tanda kita telah berjaya mengharungi 1 tahun yang penuh cabaran. Kita berjaya menghadapi pelbagai isu, pelbagai konflik kehidupan dan kita berjaya menyambut hari kelahiran kita. So apa salahnya kita beli hadiah untuk diri kita sendiri? Ataupun tak perlu benda mahal kalau kita boleh apa yang kita inginkan, kita beli untuk diri sendiri. Ataupun kita teringin nak makan makanan yang paling sedap, kita beli sendiri untuk diri kita. Tak ada masalah. Kalau saya biasa, kalau hari lahir saya ambil cuti. Sebab saya nak menghargai hari lahir saya dengan bersenang-lenang, tak perlu nak fikir perkara lain yang membebankan fikiran saya. Okey? Okey, untuk harga diri ini sebenarnya kita bukannya selfish ya, kita bukannya pentingkan diri. Tetapi untuk harga diri ini kita asertif, kita jaga hak kita. Di samping kita jaga hak orang lain juga. Okey, so kalau kita beri penghargaan kepada diri sendiri, kita akan rasa bahagia, percayalah. Kita akan rasa seronok dengan penghargaan yang kita beri pada diri sendiri. Contoh kalau kita bersusah payah, bertumpus lumus menjayakan sesuatu tugasan atau menjayakan sesuatu tugas yang diarahkan. Bila dah berjaya, perasaan lega itu sangat best kalau kita tambah dengan beri penghargaan kepada diri kita. Okey.
Contoh masa talk ni, saya pun nak bagi penghargaan kepada diri saya, insyaAllah. Alright, seterusnya untuk harga diri ini juga, kita jangan banding bezakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Kasut kita takkan sama dengan kasut orang lain. Setiap manusia telah akan ditentukan rezekinya, telah ditentukan ujiannya, telah ditentukan kehidupan perjalanannya bagaimana. Walaupun kita terkurung PKPD di Selangor sekarang, kita tak perlu intai kebahagiaan orang lain. Sekarang ni boleh intai melalui media sosial dan sebagainya. Kita boleh tengok, cuma jangan jealous. Sebab bila kita rasa, beruntungnya ada orang yang menunjukkan kehidupan yang sangat sempurna, dan bila kita cuba bandingkan dengan kehidupan kita, kita akan rasa, wah tak beruntungnya aku. Okay, tak sempurnanya hidupku. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, apa pun keadaan kita perlu bersyukur. Syukur adalah kunci kepada kebahagiaan diri kita. Okay, perjalanan hidup, nasib dan kebahagiaan segalanya telah ditentukan. Kita sayangkan diri, terima diri seadanya kita. InsyaAllah kita akan bahagia. Kita tak akan stres dengan hidup orang lain. So bila kita terima diri kita seadanya, bila kita menghargai diri kita seadanya kita akan dapat jalani kehidupan kita dengan gembira. InsyaAllah. Okey, yang ketiga, kepercayaan diri, self-esteem. Self-esteem ini adalah kepercayaan kita kepada diri kita. Apa yang kita rasai dan apa yang kita fahami tentang jati diri kita, tentang maruah kita. Self-esteem ini penting untuk membangkitkan semangat juang, membangkitkan motivasi. Okey, ada orang yang self-esteemnya rendah, direndah-rendahkan sehingga merasa putus asa dalam hidup. Bila self-esteemnya jatuh, ada orang sampai peringkat benci pada diri sendiri. Dan ada orang juga sampai peringkat terfikir hendak bunuh diri sebab dia tak percaya dirinya mampu bangkit. Dia tak percaya kekuatan dirinya untuk menghadapi cabaran-cabaran kehidupan. Okey, sangat penting untuk kita percaya diri kita. Untuk kita tingkatkan self-esteem ini kerana hidup kita sebenarnya sangat bermakna. Kita menjadi seorang yang sempurna jika manusia tak ada yang sempurna. Tapi kalau boleh, biarlah kehidupan kita memberi manfaat kepada orang lain. Jangan sesekali putus asa tuan-tuan dan puan-puan, sebab sebesar-besar masalah pun ada jalan penyelesaiannya. Okey, nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam self-care bagaimana kita boleh menangani konflik-konflik dalam kehidupan kita. Yang penting kita memiliki self-esteem, kepercayaan kepada diri kita. Andai kita ada terbuat salah, andai kita ada isu kesalahan, maafkanlah diri kita. Berdamailah dengan diri kita dan beri peluang untuk diri kita. Semua orang boleh berubah tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya beri peluang kedua untuk diri kita bangkit, InsyaAllah. Dan yang penting, jangan kita kritik diri kita. Kritik. Okey, jika ada masa lalu yang menyakitkan, kita maafkan masa lalu kita. Kita biarkan masa lampau itu berlalu pergi. Macam kawan ofis saya pernah selalu sebut yang sudah tu sudahlah. Okey, biarlah berlalu pergi, jangan difikir, jangan dikenang sehingga menyakitkan. Kita nikmati here and now, kita nikmati hari kita ini dengan rasa syukur. Emosi kecewa, sedih, marah, itu adalah emosi yang biasa, yang normal. Tapi bagaimana kita mengurus emosi-emosi ini supaya kehidupan kita tidak terjejas. Okey,
kita perlu rasa bersyukur. Ya tuan-tuan dan puan-puan, setiap pagi kita bangun dari tidur, sebenarnya kita bangun pagi lah kan. Sekarang ni work from home, walaupun di rumah kita masih lagi bangun awal, bersiap awal macam nak pergi kerja. Mindset kita nak jalani hidup kita dengan hari-hari yang berkualiti. Syukur kita untuk diri saya, syukur hari ini saya masih bangun di dalam rumah saya, masih sihat. Okey, bila dibandingkan dengan orang lain, ada yang bangun di hospital, ada yang bangun di ICU dan sebagainya. Alhamdulillah untuk diri saya, syukur ya Allah kerana mengurniakan nikmat-nikmat yang begitu banyak ini. Seterusnya, lawan daripada kritik diri tadi, pujilah diri anda sebanyak mungkin. Nak harapkan siapa lagi kan puji diri kita? Kitalah yang harus banyak puji diri kita. Sebab kritik diri menjatuhkan, tetapi pujian membina diri kita. Okey, tak salah kalau kita puji diri kita supaya kita sentiasa awet muda, sentiasa ceria, sentiasa menghargai apa sahaja yang kita laksanakan. Kalau kita nak harapkan orang lain, memanglah kan kita akan dapat kekecewaan. Apa salahnya dengan tangan kita sendiri, tepuk bahu kita, tepuk, beri semangat untuk diri sendiri. Zaimah, just keep going. You do fine, okay? Teruskan kerja buat kita dengan baik. Teruskan, okay? Mempunyai self-esteem yang tinggi ini akan terpancar pada tingkah laku kita, akan terpancar pada cahaya di muka kita kalau kita memiliki hati yang baik, hati yang mudah berempati dengan orang lain, yang mudah menghulurkan bantuan kepada orang lain sebab diri kita mempunyai penuh kasih sayang di dalam hati kita ini. Dia tak akan boleh dibuat-buat, dia akan terpancar dengan sendirinya. Kita boleh bersikap ikhlas, kita boleh bersikap humble, kan? Jika kita tak puji memang susahlah nak dapat pujian orang lain. Tak salah kan? Walaulah orang kata masuk pakul angkat sendiri. Sekarang ni memanglah kan. Tapi apa salahnya? Saya rasa memang tak salah. Okey, sebab setiap insan sangat berguna, sangat penting. Setiap insan dilahirkan dan sebaik-baik insan adalah insan orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sememangnya anda sangat berharga. Sebenarnya anda sangat diri anda terampilkan dengan yang terbaik. Jangan tetapi ada, jangan self esteem tu terlalu tinggi. Orang yang self esteem ni terlalu tinggi, dia akan rasa dirinya selalu betul sehingga dia tidak mahu mendengar orang lain. Okey, itu dah boleh dikategorikan sebagai belagak. Kita bukan macam tu kan, dan tuan perempuan bukan macam tu. Kita mempunyai self esteem yang tinggi, yang berkecukupan, yang cukup untuk memacu diri kita, untuk menjadikan kita manusia yang berguna. Okey, kebanyakan isu-isu, kebanyakan konflik dalam kehidupan seperti dendam, benci, berbalah, mengecam, membuli, menghina dan sebagainya itu adalah kerana tiadanya kasih dan sayang dalam diri. Okey, banyak dendam, banyak benci, banyak marah itu akan terzahir pada tingkah laku dan perbuatan kita. Jom semua kita suburkan rasa kasih, kita suburkan rasa sayang dan kita merasai nikmat kasih sayang itu terhadap diri sendiri. I love myself. Saya sayang diri saya. Saya sayang diri saya ini boleh kita lestarikan dengan self care ataupun jaga diri, rawat diri. Kita tengok mengenai slide self care. Okey, self care ini adalah perawatan diri, satu istilah yang merujuk kepada bagaimana individu tersebut mengambil langkah bagi menjaga kesihatan diri dari pelbagai aspek dengan bermacam-macam cara. Cara mudahnya, ia adalah satu konsep asas kita berbalik kepada keperluan diri kita.
Okey, dalam arti kata lain, ia memberi masa personal untuk diri kita menikmatinya. Okey, itu definisi self-care. Okey, penjagaan diri ini akan buatkan diri kita rasa damai, minda kita dalam keadaan sihat, jiwa kita dalam keadaan tenang dan buat kita rasa gembira. Okey. Mungkin dalam keadaan pandemik ini, dalam keadaan PKP, PKPD, PKPP dan sebagainya, agak terhad aktiviti self-care yang kita boleh buat di luar. Tapi kita boleh gayakan apa yang boleh kita laksanakan di rumah. Okay, kita stay safe, stay home, tapi kita masih boleh melaksanakan aktiviti self-care sebab merawat diri ini akan memenuhi keperluan hati kita menikmati rasa kasih dan sayang. Okay, kenapa kita perlunya? Kenapa perlunya self-care? Kenapa perlunya self-care ni ialah untuk kita merawat diri, okay, agar kita boleh mencintai diri semula. Okay, kita membantu diri untuk kembali menjadi manusia yang berfungsi dengan baik. Okay, menceriakan diri kita sendiri. Okay, meluangkan masa kepada diri kita untuk melakukan aktiviti yang kita suka. Kenapa perlunya self-care? Alright. Dalam self-care juga ada me time. Miliki me time. Biasa dengar kan? Me time. Okay, me time ni kita memberi peluang kepada diri kita buat apa yang kita suka. Mungkin kita just nak berseorangan, menikmati berhubungan dengan alam. Okay. Biasa kita dengan rutin harian yang sibuk, menguruskan itu, menguruskan ini, amat banyak tanggungjawab kepada orang lain. So me time ini adalah masa untuk diri kita. Me time ini masa untuk kita recharge balik diri kita. Ibarat macam handphone kita kan, bila dah habis bateri kan, kita terpaksa charge. Proses charge tu macam kita miliki me time ni, recharge balik supaya handphone itu boleh digunakan. Recharge balik diri kita agar kita boleh berfungsi semula dengan sempurna, dengan baik. Okay, self-care ini kita boleh bahagikan kepada beberapa aspek. Okay, aspek yang pertama, aspek fizikal. Okay, aspek fizikal, self-care ni kita perlu untuk jaga kesihatan. Okay, aspek fizikal, jaga kesihatan ni seperti kita perlu bersenam untuk meredakan ketegangan otot kita, untuk kita supaya perjalanan darah kita berlancar, oksigen cukup untuk diri kita kan. Okay, aspek fizikal ini juga kita ialah makan makanan yang sihat. Okay, pentingnya nutrisi untuk boost kita punya sistem imunisasi. Okay, aspek fizikal kita juga kita perlu tidur yang cukup. Tidur yang berkualiti, bukan tidur yang banyak dari 24 jam sehari kita tidur 3/4. Tak boleh lah. Tapi kita tidur yang berkualiti, yang cukup untuk diri kita berehat, untuk minda kita berehat. Untuk dapatkan tidur yang berkualiti ini adalah beberapa perkara juga yang kita perlu buat kan. Tapi yang penting tidur kita berkualiti. Okay, makanan kita sihat, aktiviti fizikal kita, senaman kita, kita buat walaupun di rumah. Janganlah pilih senaman-senaman yang berat, yang susah, yang kita give up nak buat. Just benda yang simple-simple, mungkin boleh berzumba di depan TV dengan anak kan. Boleh menari-menari sikit bagi redakan ketegangan. Kan bila kita automatik bila badan kita bergerak, kita akan buat dalam keadaan senyum. Saya tak pernah jumpa orang yang bersenam, dia akan buat dalam keadaan marah, stres. So senyum, bila dia senyum, itu juga satu rahsia untuk merembeskan hormon-hormon gembira dalam badan kita. Senyum sambil buat aktiviti. Okay, mungkin aspek fizikal ini seperti riadah. Riadah, okey. Riadah satu aspek lain. Aspek fizikal ini juga kita boleh buat hobi-hobi kita kan. Ada orang hobi yang kalau boleh dibenarkan keluar nanti,
ada orang hobinya hiking, cycling, ada orang hobinya berenang kan. Kita buat keperluan diri kita mengikut kehendak kita yang kita suka, sebab itu adalah kehendak kita, bukan kehendak orang lain. Okey, ada aktiviti aspek fizikal ini juga yang menyeronokkan, seperti berurut, pergi spa kan, diurut-urut, sedapnya kan, seronok sangat. Okey, aktiviti-aktiviti menjaga kecantikan diri bila pergi spa tu macam-macam lah kan, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Semua ini adalah untuk menangkis tekanan dalam kehidupan. Buatlah dan kita akan menikmati perasaan lega, best, seronok dan release itu kan. Itu tanda kita sayang diri, kita menghargai diri kita dengan pelbagai aktiviti self-care. Okey, dari segi aspek emosi ya, aspek emosi ini bila kita berdepan dengan konflik, bila kita berdepan dengan masalah, kita kena hadapi. Kalau kita lari sampai bila pun takkan selesai. So kalau kita tidak tahu cara bagaimana kita nak selesaikan masalah kita, mungkin kita boleh berkongsi dengan orang yang kita percaya. Kita luahkan pada orang yang kita percaya boleh bantu kita. Okey, kita juga boleh jumpa kaunselor. Okey, saya seorang kaunselor dan promote diri lah pula Saya seorang kaunselor, mungkin kita juga boleh jumpa profesional yang lain kan, macam ustaz, ustazah dan sebagainya. Yang penting kita meluahkan perasaan kita supaya emosi kita dapat diredakan. Bila emosi ini dapat diredakan, kita dapat berfikir dengan rasional, kita dapat kita rancang strategi alternatif yang ada untuk kita tangani masalah kita. Kalau kata kita tak nak jumpa orang pun, kalau kita rasa kita perlu menangislah. Kalau menangis itu boleh meredakan perasaan kita. Ataupun kita boleh luahkan emosi kita pada penulisan. Dulu masa sekolah saya ada diary saya tulis setiap hari apa yang berlaku, yang sedih, yang gembira. Tapi sekarang dah tak sempat tulis diary kan. Sebenarnya penulisan itu salah satu cara untuk kita luahkan beban emosi kita. Okey, ataupun mungkin hanya dengan mendengar muzik, mungkin hanya dengan alunan suara-suara seperti bunyi air, sungai yang mengalir, ombak yang menghempas pantai, meredakan emosi kita. Bila emosi itu sangat berkecamuk dia berkecamuk di dalam jiwa ini, berkecamuk di dalam minda kita ini, dia seperti mungkin kalau di jalan raya kita akan nampak lalu lintas yang ke hulu ke hilir depan kita kiri kanan, tapi bila berkecamuk ni dia macam benang yang tersimpul itu. Okey, itulah yang kita perlu tarik dengan hikmah, dengan hemah supaya benang itu akan terlelai, emosi kita akan reda, fikiran kita akan lega. Itu pentingnya bila kita mengurus emosi kita dengan baik. Okey, dari aspek spiritual, kita boleh lakukan, kalau dalam Islam of course kita beribadah dengan khusyuk, berdoa, memohon pertolongan, ya Allah, tiada tempat lain untuk daku mengadu. Okey, Puan Rafiza kata tenang dan lapang. Okey, kita kalau spiritual kita boleh berdoa, kita boleh beribadah dengan khusyuk, kita boleh muhasabah diri kan, kita lihat kembali diri kita. Okey, kita lihat apa yang telah kita buat, mungkin ada penambah-penambahan yang perlu kita buat, kita bermuhasabah. Okey, kita mungkin ada juga cara kita mencari kata-kata hikmah. Okey, banyak blog berkenaan kata-kata hikmah yang meredakan perasaan, okey, yang merangsang, yang mencetus motivasi kita. Ada orang mungkin dengan cara bermeditasi, dia akan rasa leganya segala beban emosi yang ditanggung. Ada orang dia suka kepada nature, okey, bila dia stres, penat, letih, lesu, dia pergilah
masuk hutan, pergilah bertafakur di mana-mana, dia berhubung dengan alam. Kalau di kampung saya suka sangat suasana waktu senja kan. Waktu senja bila kita nampak awan kemerah-merahan itu dengan kegelapan yang sama-sama tu, rasa bestnya perasaan itu. Kita pulang pada diri masing-masing. Tapi cara dari segi spiritual ini kita boleh laksanakan, kita boleh buat. Okay, untuk meredakan beban atau konflik diri kita. Okey, seterusnya aspek sosial. Aspek sosial ini mungkin sekarang ni kuranglah bersemuka kan. Mungkin dalam keadaan kita sekarang kita hanya boleh secara maya begini. Tapi kalau boleh nanti bila dah boleh keluar, mungkin kita boleh berbual dengan kawan baik, okey, minum kopi, kopi corner kan, melepak dengan kawan kan. Bila kita bercakap, kita tak rasalah kesunyian, keseorangan. Okey, mungkin selepas ni kita boleh kembali bertegur sapa dengan jiran tetangga, okey, berbincang isu-isu semasa, berinteraksi dengan masyarakat, okey, kita terlibat dalam kebajikan NGO dan sebagainya. Okey, itu adalah cara untuk kita merawat diri kita kan. Bila diri kita ini perlu sesuatu untuk meredakan ketegangan kita. Okey, seterusnya aspek riadah. Ni seronok kan. Tapi sekarang ni dah tak boleh keluar negara. Kalau untuk self care diri kita, untuk beri penghargaan pada diri kita, untuk tingkatkan kita punya pengalaman, pengetahuan tentang dunia luar, kita boleh pergi melancong macam dulu-dulu kan. Simpan duit setahun sekali kalau boleh, keluar negara sekali untuk melancong. Okay, untuk kita juga sekarang dah tak boleh melancong, di rumah kita mungkin boleh menonton filem, menonton movie yang memberi kita sedikit lari dari rutin kita kan. Bila kita tengok movie ni, kita seronok tengok apa yang berlaku di dunia yang berbeza dengan dunia kita. Okey, dulu kita boleh membeli belah, ini memang saya suka. Sekarang memanglah online tu tak berapa lah, tapi kalau boleh seronoknya sambil beriadah, sambil berjalan tu untuk aktiviti fizikal, kita juga dapat puaskan hati dengan membeli sesuatu untuk kita. Kita dapat cuci mata sikit, biasa kita punya perkataan cuci mata kan. Itu semua insya-Allah nanti apabila kita berjaya ceria hingga ke hati, indahkan dengan zikrullah. Ya betul, Puan Junaidah Muhammad Kamali, terima kasih. Terapi diri dengan senyuman. Allah tempat pergantungan, indahnya cinta. Ya, cinta sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki. Selain cinta kita pada Allah, cinta diri kita adalah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Alright. Okey, ada kawan-kawan saya self care-nya seminggu sekali atau sebulan sekali pergi karaoke dulu kan. Sekarang semua tutup ya, buat bertenang, duduk di rumah karaoke depan laptop sahaja. Anak-anak suami yang jadi pendengar yang setia, minta mereka kata suara sedap walaupun memanglah tak sedap kan. Okey, untuk akhirnya sebelum saya tamatkan, apa yang boleh lagi kita buat untuk tingkatkan kualiti diri kita. Okey, untuk kita tingkatkan cinta kita kepada diri, kita boleh mindset kita boleh set up hari-hari adalah hari yang baru. Okey, semalam yang memeritkan kita tinggal jauh. Okey, semalam yang melukakan itu kita jangan bawa bersama. Hari-hari adalah hari yang baru. Hari-hari adalah hari untuk dinikmati dan disyukuri. Okey, jangan biarkan hari kita berlalu dengan perasaan yang tidak seronok, tidak bahagia, tidak best. Okey, hari-hari adalah untuk hari yang untuk dinikmati. Banyaknya nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri. Hari-hari adalah hari memaafkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada berdendam dengan orang, kalau ada orang bersalah dengan kita, apa salahnya kan? Hari-hari adalah hari memaafkan. Okey, supaya tidak membebankan kita dengan perasaan dendam, marah, benci tersebut. Hari-hari adalah hari membuat kebaikan.
kita disaran, kita dituntut tambah dalam keadaan genting ini, banyak keluarga yang kita lihat terputus makanan dan sebagainya. Mungkin ada rezeki orang lain dalam rezeki kita. Hari-hari adalah sekarang masa yang sangat beri peluang untuk kita membuat kebaikan. Kalau kita tak dapat nak buat kebaikan, nak bantu dengan wang ringgit, kita boleh buat kebaikan dengan pelbagai cara yang lain. Mungkin dari segi tenaga, mungkin dari segi ilmu, mungkin dari segi pengetahuan kita untuk membantu orang lain. Rupanya bila kualiti diri kita ditingkatkan, bila kita sayang diri kita maafkan diri kita berdamai dengan diri kita dan orang sekeliling kita, kita akan menikmati hari yang indah. Percayalah, diri kita akan menjadi semakin teguh, kita akan bersedia memberi dan menerima kebaikan Tuhan. Okey, sememangnya manusia tak sempurna, tapi percayalah, menyayangi diri membahagiakan kita semua. Okey, semoga saya dan anda semua mampu untuk mengamalkan self-love ini, mengamalkan self-care ini bila-bila masa, di mana-mana sahaja, walaupun dalam keadaan, walaupun dalam ketika yang sangat tertekan, walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk, untuk yang masa yang tiada untuk kita amalkan. Semoga kita mampu menggunakan ia untuk membantu kita. Kasih sayang mendorong sesama manusia untuk saling mendoakan, saling sokong menyokong, saling bantu membantu dan bahagia bersaudara walaupun tiada pertalian darah. Okey, dan kita sentiasa berusaha untuk membuat kebaikan walaupun hanya sebesar darah. Jom hari ini kita berkasih sayang di landasan agama. Sayangi diri, jauhi perkara-perkara yang merosakkan diri secara fizikal dan juga mental. Dan juga jika ada rasa bersalah, rasa pahit dalam diri kita maafkanlah diri kita. Okey, berdamai dengan diri kita, beri peluang kepada diri kita untuk menikmati hidup yang bermakna. Dan marilah lebarkan kasih sayang dan jangan jengah membuat kebaikan. Okey, waktu ini memang saya sebagai kaunselor di PPD, isu yang sangat ketara, stres disebabkan PDPR. Terkait kepada guru, terkait kepada murid, terkait kepada ibu bapa, terkesan kepada masyarakat. Ya, kita tidak ada pilihan di zaman ini, di pandemik ini. Okey, tapi minggu depan adalah seminggu untuk bertenang, selamat bercuti. Dan selepas itu, cuba kita bangkit kembali agar kita dapat menghadapi stres PDPR ini atau stres-stres lain dengan lebih berkesan, dengan lebih berstrategi, dengan lebih bermakna bila kita tahu apa yang perlu kita buat, apa yang tak patut kita buat. Akhir kata, akhir bicara, mungkin dah habis mungkin dah tamat. Saya rasa dah macam 30 minit saya bercakap. Saya mohon ampun dan maaf atas keterlanjuran kata, mungkin tersinggung bicara. Saya mohon maaf. Saya mendoakan kebaikan untuk semua rakan-rakan sahabat-sahabat FB. Semoga hidup kita dipermudahkan segala urusan. Semoga kita terus bahagia. Semoga kita terus dapat mendepani kehidupan ini dengan bermakna dan menikmati hari-hari yang indah. Sayangi diri. I love myself. Jumpa lagi di lain arena. Jumpa lagi di lain bicara. Sekiranya tak ada apa-apa soalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Okay, bye.